Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini insya-Allah kita nak sambil-sambil santai untuk buat Q&A. Sebab ada beberapa anak murid dan para sahabat kami PM DM dan ada yang bertanya secara berdepan pun ada yang tanya. Mereka tanya cara-cara atau teknik-teknik kami mendidik anak-anak kami dalam menghafaz Al-Quran. Jadi untuk seterusnya saya serahkan kepada encik suami saya lah untuk menerangkan cara-caranya. Tak adalah cara yang khusus sangat, cuma kami share lah sedikit sebab ramai yang minta buat Q&A ni, jadi kami pun rasa terpanggil lah untuk membuatnya. Jadi mudah-mudahan dengan pencerahan ni kita dapat berkongsilah sedikit sebersedikit kan ilmu yang ada insya-Allah. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama sekali alhamdulillah di atas nikmat yang Allah bagi kepada kami, yang mana anak-anak kami dah mula menghafal sikit-sikit Al-Quran. Jadi soalan yang pertama yang saya terima, macam mana ustaz dan ustazah mengajar anak-anak menghafal Quran di rumah? Boleh tak ustaz kongsi tips ataupun teknik mengajar? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saya rasa bukanlah saya orang yang selayaknya nak menjawab. Cuma nak berkongsilah sedikit sebab ada murid dan juga kawan-kawan yang minta saya berkongsi. Jadi saya kongsi setakat apa yang saya mampu. Okey. Jadi sebelum anak-anak saya menghafal Quran, saya dan juga isteri akan mengajar anak-anak ni membaca Quran dulu sehingga lancar. Itu yang perkara yang mula-mula kami lakukan ialah bagi anak-anak ni boleh mengaji dengan lancar dan bertajwid. Jadi ada yang bertanya, ustaz mula mengajar anak-anak umur berapa? Daripada anak-anak umur berapa tahun? Alhamdulillah, anak-anak saya biasa saya akan mengajar bermula daripada umur 5 tahun. Sebab kalau sebelum 5 tahun tu agak susah sebab anak-anak tak berapa faham dengan apa yang kita ajarlah. Biasanya umur 5 tahun saya mula mengajar. Okey, jadi kita mulakan anak-anak ni dengan belajar Iqra' 1 hingga Iqra' 6. Biasa ambil masa dalam 2 ataupun 3 bulan untuk habis Iqra' 1 hingga Iqra' 6. Okey, bila anak-anak ni dah habis Iqra' 6, bacaan mereka masih belum betul-betul lancar, tapi mereka dah tahu panjang pendeknya dan dengung-dengung dan boleh membezakan bunyi di antara satu-satu huruf. Maknanya dia boleh bezakan antara zal dengan zai, sa dengan sin dan sebagainya. Jadi saya dan juga isteri mesti pastikan anak-anak ni boleh membaca Quran dengan lancar dulu, dengan lancar dan bertajwid dulu sebelum mereka ni memulakan menghafal Quran.
Okey. Jadi bila anak-anak dah boleh baca Quran dengan lancar dan bertajwid, mengikut, kalau makhraj tu mengikut dia punya kemampuan lah, kemampuan anak-anak, sebabnya kita tak boleh samakan sebutan budak-budak dengan orang dewasa. Tapi walaupun macam tu, tapi kena bacaan tu mesti betul juga. Maknanya dia boleh bezakan antara huruf yang nipis dengan tebal. Tak boleh sama je antara kaf dengan qaf, sin dengan sad. Sebab bila dia orang dah mula menghafal, bacaan tu mesti kena betul. Sebab kalau dia menghafal dalam keadaan bacaan yang tak betul, nanti kita takut susah nak dibetulkan nanti. Sebab dia dah melekat dengan bacaan yang salah. Jadi kena pastikan anak-anak ni dia dah boleh baca lancar dan tahu panjang pendek, dengung, dan dia boleh bezakan setiap huruf tu. Nipis, tebal. Okey, itu yang mula-mula sekali lah. Maknanya kena bagi anak-anak ni boleh membaca Quran dengan lancar dan bertajwid. Okey, kemudian kita masuk kepada cara. Cara macam mana yang kami buat untuk anak-anak menghafal. Okey, saya dan juga isteri akan anak-anak ni menghafal. Dia ada 4 langkah. Atau kita buat yang pertama sekali, dia mesti lancarkan dulu ayat yang dia akan hafal. Itu yang pertama. Maknanya dia kena lancarkan dulu ayat yang dia akan hafal. Okey, biasanya saya tak tetapkan anak-anak menghafal banyak sehari tak. Sebab dengan umur anak-anak ni, yang paling tua pun baru 12 tahun. Jadi biasanya saya suruh anak-anak ni menghafal sehari 5 baris. 5 baris je. Sebab budak-budak, dia masih budak-budak lagi. Dia tak faham bahasa Arab pun. Kalau macam biasa, kalau kita tengok di mahat-mahat tahfiz ataupun sekolah-sekolah tahfiz yang sekolah menengah, biasa lebih dia, bukannya dia orang menghafal banyak sehari. Sama ada semuka ataupun 2 muka lebih sehari. Tapi ini tahap kanak-kanak, saya buat 5 baris je sehari. Saya tak tekankan dia orang ni menghafal banyak. Saya tekankan mengulang. Jadi yang tambah hafalan baru ni tak apa, sikit-sikit. Kadang-kadang tu tak ada pun tambah. Maknanya bukan setiap hari dia orang menambah hafalan baru. Memang 5 baris sehari, tapi bukan, ada juga hari yang dia tak menghafal. Macam bila macam dia dah rasa tak boleh, kita pun tak ada paksa. Dia akan mengulang hafazan dia yang sebelum-sebelum tu je lah. Okey. Jadi contoh, esok dia akan menghafal. Jadi hari ini selepas maghrib, biasanya saya antara maghrib isyak tu, saya minta anak-anak lancarkan 5 baris yang dia akan hafal esoknya. Jadi saya minta anak-anak ni mengulang paling kurang pun saya kata 10 kali. Baca tengok mushaf. Maknanya kita tengok 5 baris Quran tu, ulang sekali, paling kurang pun 10 kali. Kalau lebih lagi bagus. Maknanya ulang tu kena betul. Jadi dia kena betul dia punya bacaan. Panjang pendek kena betul, baris betul, huruf-huruf betul. Masa dia lancarkan tu. Paling kurang saya kata 10 kali dia lancarkan. Okey. Jadi esoknya, okey, ni itu yang pertama yang tadilah. Yang pertama, teknik dia pertama, lancarkan ayat yang akan dihafal. Jadi kalau macam anak-anak saya tetapkan 5 baris. 5 baris sehari. Okey, kemudian yang kedua, tekniknya yang kedua, menghafal. Jadi dia akan esoknya pagi dia akan menghafal ayat yang dia dah lancarkan 5 baris tadi. Dia akan menghafal sampai dia lancar. Dia akan tasmik depan saya dan juga umi dia. Jadi anak-anak ni tadi, dia akan menghafal ayat yang dia dah lancarkan tu. Malam tadi dia dah lancarkan. Jadi pagi
dia kena hafal sampai lancar dan tasmik depan saya ataupun depan umi dia. Okey. Jadi dia mesti tasmik mesti lancar, tak boleh merangkak-rangkak, tak boleh. Kalau dia baca dalam keadaan tak lancar, dia kena tasmik lagi sekali sampai lancarlah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selepas dia tasmik, teknik yang ketiga, kami akan menyuruh anak-anak mengulang hafazan dia yang terbaru dalam 3 hari. 3 hari yang terbaru. Jadi anak-anak kena mengulang hafazan dia yang terbaru, yang 3 hari yang terbaru. Maknanya sebab hafazan tu baru, jadi dia kena baca. Sebab dia bila ayat baru ni, dia kalau kita tak ulang, dia akan mudah lupa. Jadi cara kita nak bagi dia kita ingat ataupun nak bagi dia melekat, ayat yang baru ni kita kena ulang. Tak boleh hafal hari ni, esok dah tak kena, esok kita tinggalkan, tak boleh. Jadi yang ketiga tadi saya sebut, anak-anak ni kena mengulang hafazan dia yang terbaru, 3 hari yang terbaru. 3 hari hafazan yang terbaru tu dia kena ulang. Tapi yang ni pun kena mengulang depan saya ataupun depan umi dia. Tak boleh mengulang sendiri. Sebab dia orang ni masih kanak-kanak. Memang kalau di Mahat Tahfiz biasanya kita tasmik je depan guru, mengulang tu sendiri. Tapi ni sebab anak-anak dia masih belum tahu cara ataupun teknik menghafal, mengulang semua. Jadi kita kena dia orang ni anak-anak kena walaupun kena mengulang depan saya ataupun depan umi dia, sambil kita betul-betulkan lagi dia punya makhraj dia, sifat huruf dia, tajwid dia. Masih lagi kena betulkan. Kemudian biasanya anak-anak ni tasmik, ada yang tanya, "Ustaz, biasanya anak-anak ni dia belajar waktu bila?" Jadi biasa yang tadi tu, yang tasmik dan juga mengulang hafazan baru ni, biasanya saya ambil waktu tu antara selepas subuh tu sampai ke Zuhur. Dalam waktu tu lah. Bukan sepanjang selepas subuh sampai Zuhur. Tak, dalam tempoh tu. Sebabnya anak-anak pun ada sekolah online. Saya dan umi dia pun ada mengajar online. Jadi antara waktu senggang kami mengajar, antara waktu senggang dia orang belajar online, dalam waktu tu lah dia orang kena, anak-anak ni tasmik dan juga mengulang hafazan baru. Kalau boleh memang dia anak-anak ni kena habiskan tasmik dan juga hafazan baru sebelum Zuhur. Sebelum Zuhur dia dah habis dah 2 tu. Tasmik baru 5 baris dan mengulang hafazan 3 hari yang terbaru. Okey, sebelum Zuhur. Kemudian selepas Zuhur, saya akan menyuruh anak-anak mengulang hafazan yang lama. Hafazan yang lama, kalau hari sekolah, saya tetapkan anak-anak mengulang 5 muka hafazan lama. 5 muka sehari. Sabtu Ahad, saya minta dia orang anak-anak ni mengulang banyak sikit lah, 10 muka. Maknanya hari Sabtu 10 muka, hari Ahad 10 muka. Maknanya kalau kita kira, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat 25 muka. Sabtu, Ahad ada 20 muka, jadi ada 35 muka. Anak-anak ni mengulang hafazan lama. 35 muka. 35 muka dalam seminggu. Maknanya kalau 35 seminggu, 2 minggu dia dapat dalam 70 muka. Sebulan dia dapat dalam 140 muka. Maknanya dalam 7 juzuk tu. Tapi kadang-kadang ada juga miss budak-budak ni. Dia yalah, budak-budak kan kadang ada juga time-time yang dia buat perangai tu, dia tak cukup jugalah muka surat yang saya tetapkan tu. Tapi lebih kurang macam tu lah, lebih kurang dalam 7 juzuk. Sebab hafazan dia orang pun belum banyak lagi. Ada yang dalam 8 juzuk, ada yang dalam 7 juzuk, ada yang dalam 5 juzuk. Jadi dalam sebulan tu saya kena pastikan anak-anak ni mengulang semua hafazan dia. Maknanya bila masuk bulan yang akan datang, pusing kita ulang balik daripada muka surat yang pertama. Macam tu dah seterusnya. Maknanya setiap bulan saya mesti pastikan anak-anak ni mengulang semua hafazan dia.
Sebab dia tak boleh tinggal lama. Kalau kita buat sampai 2 bulan, lepas tu baru mengulang pusing balik daripada muka surat yang pertama, dia tak, masa tu macam susah. Jadi dalam masa sebulan, itu yang paling lama lah. Kalau boleh kurang daripada sebulan. Kalau sebulan tu kira okey lah. Sebulan tu dia mengulang semua hafazan dia. Jadi mengulang hafazan, kita tengok berapa banyak hafazan kita. Macam budak-budak, macam anak-anak ni, macam anak-anak saya, sebab dia hafal belum banyak. Paling banyak pun dalam 8 juzuk. Ada yang 5 juzuk, 7 juzuk. Jadi cukuplah 5 muka sehari. Tapi kalau untuk orang yang menghafal dah banyak, dia kena lebih daripada tu sehari. Sebab dia nak kena habiskan dalam sebulan semua hafazan dia. Macam orang yang hafal 30 juzuk, dia mestilah baca sehari paling kurang sejuzuk. 30 hari baru habis. Macam tu. Tapi kalau sikit, tu macam anak-anak ni, sebab dia baru sikit tu, sehari boleh 5 muka ataupun 10 muka. Jadi kalau orang yang hafal banyak, dia tak boleh 5 muka. Mesti kena lebih daripada tu. Sebab kita kena ulang semula tu jangan lebih daripada sebulan. Sebab bila terlalu lama kita tinggalkan ayat yang yang kita dah hafal ni, dia akan terlupa. Susah kita nak ingat. Jadi macam menghafal semula nanti. Jadi tak boleh tinggal lama. Maknanya dalam sebulan mesti dah pusing balik round yang kedua. Mengulang kita punya semua hafazan kita. Masuk bulan ketiga dah ulang balik baru. Tapi kalau boleh kurang daripada sebulan lagi bagus. Tu lagi baik lah. Tapi sebab budak-budak ni, sebab anak-anak kan bawah 12 tahun, jadi tak boleh nak paksa ngaji banyak-banyak. Itu bila kita buat macam tadi tu, yang mengulang hafazan lama tu macam tu setiap hari, memang dia orang tak ingat. Kita tak boleh samakan anak budak-budak menghafal dengan orang yang macam sekolah menengah ataupun diploma menghafal. Yang tu dia orang kalau dia hafal katakanlah 10 juzuk, dia ingat semua 10 juzuk macam tu. Tapi kalau budak-budak ni, kan saya kata tadi 5 muka sehari. Hari tu dia ingat lah. Esok 5 muka tu dia ingat. Yang hari ketiga dia ingat 5 muka yang dia hafal tu. Hari keempat dia ingat 5 muka yang dia ulang tu lah. Nanti bila ulang balik, dia ambil masa juga nak ingat balik 5 muka. Hari pertama tu 5 muka. Masa kita macam mana saya nak cerita? Dia tak ingat satu masa. Dalam satu masa tu dia tak ingat semua. Contohlah katakanlah anak saya yang dah ingat dan dah hafal dalam 7 atau 8 juzuk tu. Okey. Kalau saya tanya dia ingat tak 7 8 juzuk tu? Dia tak ingat semua tu. Dia tak ingat semua tu sekali. Tapi kalau kita minta dia mengulang, dia hari ni 5 muka, esok 5 muka, lusa 5 muka, sampai sebulan, dia boleh mengulang lah. Tapi dia ambil masa lah nak mengulang tu, dia kena tengok dulu lah, kena baca, lancarkan dulu, baru dia mengulang depan saya ataupun depan umi dia. Setiap hari macam tu. Tapi tak apalah, nanti bila dah banyak kali proses tu, bila dah banyak kali dia mengulang, bulan depan dia ulang balik satu pusingan lagi. Bulan yang seterusnya, dia buat satu pusingan lagi. Terus sampai bila nanti lama insya-Allah dia lekat lah betul-betul. Dia boleh ingat lah. Maknanya nanti kalau dia hafal 9 juzuk, dia boleh ingat 9 juzuk tu. Memang peringkat awal ni dia orang masih kanak-kanak. Dia hanya ingat ayat yang dia mengulang depan kita hari tu je. Macam tu. Dia tak sama lah macam dengan orang yang macam sekolah menengah ataupun dewasa ataupun diploma. Yang tu sebab dia dah besar, dia dah matang. Jadi dia boleh ingat dalam satu masa tu terus dia ingat semua yang dia hafal lah. Tapi budak-budak ni proses dia macam tu. Anak-anak saya lah, mungkin ada juga budak yang ingatan dia lagi bagus. Mungkin kalau dia hafal 8 juzuk, dia ingat semua 8 juzuk. Memang ada lah yang macam tu. Tapi macam anak-anak saya ni, tak. Dia mengulang, dia ingat lah. Hari yang dia mengulang tu, dia ingat lah muka surat tu. Esok dia ingat muka surat yang dia ulang tu. Hari ketiga dia ingat muka surat yang dia ulang tu. Hari keempat macam tu lah sampai ke hari yang ke-30. Nanti bila ulang balik, dia kena mengulang dulu sendiri. Dia tak boleh baca terus depan saya. Tapi tak apa. Bila proses tu berulang banyak kali, dia akan lama insya-Allah dia akan lekat dan ingat. Itu maknanya ada 4 langkah lah yang saya buat. 4 langkah. Maknanya yang pertama tadi saya ulang balik. Yang pertama dia anak-anak ni lancarkan ayat yang dia akan hafal. Kemudian yang kedua tasmi' hafalan dia yang baru. Yang ketiga dia mengulang hafazan dia yang 3 hari yang terbaru pun mengulang depan saya juga ataupun depan umi dia. Yang keempat, dia mengulang hafazan dia yang lama. Pun depan saya dengan ataupun umi dia juga. Tak boleh lagi ni dia orang ni mengulang sendiri sebab kita takut
takut terlupa ataupun takut dia orang tak mengulang betul-betul. Dan sebabnya lagi satu, kalau dia orang mengulang depan saya ataupun umi dia, masa mengulang tu kita boleh betulkan lagi dia punya makhraj, huruf dia, sifat huruf dia, tajwid dia. Kemudian okey, ada yang tanya tentang waktu. Tentang waktu tadi saya dah sebut, waktu tu tak ada waktu yang khusus, ikut antara lepas subuh sampai ke zuhur tu, antara selepas subuh hingga zuhur tu, dalam tempoh tu, waktu yang saya free ataupun umi dia free dan dia orang sendiri free, baca dia orang tasmid baru dan juga mengulang hafazan 3 hari yang terbaru. Kemudian antara zuhur hingga asar dia mengulang hafazan dia yang lama. Kemudian lepas asar dia boleh main. Lepas maghrib dia kena lancarkan ayat dia yang dia nak hafal esoknya. Macam itulah rutin hariannya macam tu. Kemudian ada lagi yang tanya. Ada kawan-kawan yang tanya, anak-anak saya ni tak boleh tengok TV langsung ke? Tak boleh main game langsung ke? Tak. Saya bagilah dia orang ni tengok TV macam anak-anak macam budak-budak yang lain juga. Dia orang pun tengok juga TV, main juga game. Cuma saya suruh dia orang ni kena hafal dulu 5 baris, kena ngulang dulu hafazan 3 hari yang terbaru dan mengulang 5 muka hafazan yang lama. Okey, dah selesai tu, saya bagilah dia orang tengok TV dan juga main game. Kemudian ada yang tanya hafal daripada juzuk berapa. Okey, kalau yang tanya hafal daripada juzuk berapa ni, anak-anak saya ni saya ikut silibus sekolah. Sekolah akan anak-anak saya daripada sekolah tadika atau sekolah rendah, biasanya guru-guru akan minta student menghafal daripada juzuk Ammah, kemudian juzuk 29. Jadi dia orang ni akan menghafal daripada surah An-Nas dan seterusnya hingga ke surah An-Naba. Habis surah An-Naba tu habis juzuk 30, masuk juzuk 29 daripada surah Mursalat. Terus sampai ke surah Al-Mulk. Okey, jadi bila dah habis juzuk 29 dan juga juzuk 30, baru masuk anak-anak ni menghafal daripada juzuk 1. Daripada Fatihah, daripada surah Baqarah. Hafal surah Baqarah. Okey, kalau hafazan anak-anak saya dan juga umi dia, dua-dualah anak-anak ni datang tasmid, datang mengulang hafazan. Jadi kami berdua menyemak dia orang punya hafazan baru dan juga hafazan yang lama. Tapi kalau betulkan makhraj, sifat dan juga tajwid, saya dan juga umi dia juga. Tapi kalau dia orang ni nak dapat lahjah Arab, dia kena dengan umi dia lah. Kalau nak dapat lahjah Arab, anak-anak ni kena belajar dengan umi dia. Kemudian ada lagi, okey, yang tu je setakat ni, soalan daripada murid dan juga kawan-kawan. Yang tu je lah setakat ni, itu je soalan yang anak murid dan juga kawan-kawan tanyakan kepada kami. Jadi semoga sedikit perkongsian ini memberi manfaat kepada semualah, kepada kami dan juga kepada semua. Wallahu a'lam. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.